Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 4. Hari ini subjek tajwid Kita akan insya-Allah kita akan masuk bab baru. Setelah berapa lama kita belajar makharijul huruf. Ada berapa makhraj huruf yang kita dah belajar? Iaitu ada 5. Al-Jawf, Al-Khalq. Al-Jawf tu ruang rongga mulut, Al-Khalq tekak, Al-Lisan lidah, Asyafatan apa? 2 bibir, dan Al-Khayshum hidung, rongga hidung. Itu adalah 5 makhraj huruf yang kita dah belajar. Dan kita dah ulas tentang huruf-huruf yang keluar daripada 5 tempat tu. Ustazah harap awak dah boleh kuasai sebab lama kita belajar makhraj huruf. 5 makhraj huruf tu. Senang je kan makhraj huruf ni. Macam awak kalau contoh awak sebut huruf A dah tentu kat rongga mulut. Ba, bibir awak bersentuh tu. Ba, dua bibir, asyafatan. Contoh huruf Al-Khalq, huruf kat tekak. Contoh awak rasa kat tekak awak tu. Kha kat tekak. Itu. Dan dalam setiap makhraj huruf tu pun kita ada belajar kan, macam kat tekak ada pangkal tekak, tengah tekak, ada hujung tekak. Lidah pun sama, pangkal lidah, hujung lidah dengan tengah lidah. Itu macam-macam lah. Saudara awak dah kuasai. Kalau tak kuasai, bolehlah ulang kaji lagi tengok video-video saya sebelum ni. Okey, hari ni kita nak masuk bab baru, iaitu sifat huruf. Sifat huruf. Pelajaran ke-7 Ini bab yang ketiga terakhir. Okey, kita tengok pengertian dia dulu. Sifat huruf. Sifat huruf adalah dari segi bahasa rupa atau keadaan. Istilah cara mengeluarkan huruf sama ada kuat, nyaring, lembut dan sebagainya. Okey, inilah sifat-sifat huruf. Dia punya cara kita nak sebut huruf tu, sama ada kuat ataupun lembut ataupun nyaring, gitu. Okey, bahagian sifat huruf bahagian, bukan sifat-sifat huruf tau, bahagian dia. Bahagian dia ada 2, iaitu sifat yang berlawanan dan sifat yang satu, tunggal. Sifatnya satu ataupun sifat yang berlawanan. Ini susah sikit nak faham selagi kita tak masuk ke contoh Okey, ini antara sifat berlawanan Al-Jahru, lawan dia Hamsu. Nanti kita akan belajar apa maksud-maksud dia ni. Asyaddatu, lawan dia At-Tawassutu. At-Tawassutu, lawan dia pun Rohawatu. Ni semua bertiga ni berlawan-lawan. Sifat lawan dia Isti'la'u, lawan dia Istifal. Izlaku, lawan dia Ismatu. Itbaku, lawan dia Al-Infitah. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Sifat berlawanan yang pertama iaitu Al-Jahru dengan Al-Hamsu. Okey, Al-Jahru tu apa maksud dia? Nyaring. Al-Hamsu maksudnya sembunyi. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilahnya, nyaring, Al-Jahru, suara meninggi dan nyaring semasa menyebut hurufnya. Keadaan nafas tersekat-sekat kerana huruf tersebut tetap pada makhrajnya. Contohnya, huruf A, nyaring. Kita tak hembus nafas. Nafas kita tak hembus. A, za, ma, wa, za, na, qa, a, ra, a, za, ya, gha, da, ja, da. Semua itulah. Ni huruf-hurufnya. Banyak hurufnya, 19 Manakala huruf yang lawan dia, lawan Al-Jahru, lawannya Hamsu. Jadi Hamsu ni apa? Suara mendesus semasa menyebut hurufnya. Maksudnya kita keluarkan nafas ketika kita sebut huruf ni. Tadi huruf-huruf tadi yang Al-Jahru, yang nyaring tadi, kita tak sebut, kita tak keluarkan nafas. Tapi lawan dia kita keluarkan nafas. Contoh, Fa. Awak letak tangan awak kat mulut awak tu, rasa nafas tak? Fa. Ha. Sa. Ha. Sha. Kha. So. Sa. Ka. Ta. Rasa nafas, hembusan nafas kita tu. Kalau cuba awak sebut awak letak tangan awak kat mulut. Mana ada nafas? Tak ada. Itu maksud dia nyaring ataupun nafasnya, ciri-ciri dia macam mana sebutnya. Al-Jahru ni tersekat. Nafasnya tak ada, tersekat. Wa, na, qa, mana ada nafas? Tak rasa angin pun. Kalau awak sebut yang Al-Hamsu ni, fa, awak rasa angin keluar dari mulut awak. Itu maksud dia
Maksudnya berlawanan. Al-jahru ni nyaring, lawan dia sembunyi. Al-hamsu. Itu maksudnya. Okey? Faham tak? Itu ciri-ciri sifat-sifat yang kita belajar, sifat-sifat huruf kan. Jadi sifat-sifat huruf yang pertama kita belajar, al-jahru, lawan dia hamsu. Contoh-contohnya ni. Tapi Ustazah nak ingatkan, tak semestinya satu huruf tu sifat dia satu je. Sebab huruf, satu huruf tu mungkin sifat dia ada 2 atau 3. Contohnya huruf A, sifat pertama dia adalah al-jahru, nyaring. Nanti akan datang kita akan tengok sifat A ada lagi. Okey, contoh ni rangkai kata azuma, wazanu, qari'i. Ini adalah cara nak hafal, ataupun orang panggil apa Ustaz tak ingat apa orang panggil. Ini cara nak hafal lah, cara nak hafal huruf-huruf tu. Tengok ni. Okey. Sifat yang kedua, sifat berlawanan yang kedua adalah al-syaddatu dengan ar-rohawatu. Al-syaddatu ke al-syiddatu? Sama je, syaddah dengan syiddah. Syaddah ni kita tahulah, tanda syaddah tu apa? Kuat, tekan. Tawassut, sederhana atau pertengahan. Rohawah, lembut. Maksud dia, suara lantang dan keras semasa menyebut huruf-hurufnya. Suara tertahan disebabkan kemasnya pegangan huruf tersebut. Contohnya, a, ja, za, qa, ta, ba, kata. Nampak? Tadi ada huruf ni. Tadi ada kan huruf-huruf ni dalam al-jahr. Dia tak semestinya satu huruf tu satu sifat. Dia banyak sifat. Contoh huruf ja, a, qa ni adalah huruf asyiddah. Manakala huruf tawassut, la, na, a, ma, ra. Dan huruf rohawah ada 16. Kha. Apa huruf rohawah ni? Sebutannya lembut. Suara lembut semasa menyebut huruf-huruf ni. Suara seakan-akan mengikut bersama bunyi huruf-huruf tersebut. Kha, za, gha, tha, ha, za, fa, da, sha, wa, sa, za, ya, sa, a, ha. Itulah huruf-hurufnya. Banyak nak kena hafal ni. Okey. Untuk hari ni kita belajar yang ni je dulu. Sifat berlawanan ni. Al-jahru dan hamsu, dan asyaddatu, tawassutu, warohawah. Ini dua dulu kita belajar, okey? Kita buat sikit latihan. Senang je latihan ni. Latihan ni muka surat pertama. Bukan muka surat pertama, muka surat pelajaran ke-7. Muka surat yang pertama lah. Pertama dalam pelajaran 7. Sekejap, tak apa-apa. Okey, muka surat 27. No. Muka surat 23. Bukan. Mana? Muka surat 25. Muka surat 25. Buku aktiviti muka surat 25. Ni Ustazah bagi tahu jawapan je lah, sebab ini senang je ni. Okey, jelaskan maksud sifat huruf pada bahasa. Tadi kita dah bincang dah. Muka surat berapa tadi? Ni ni jawapan dia. Muka surat 45. Pada bahasa, rupa atau keadaan. Muka surat 25. Rupa atau keadaan. Okey, berikan maksud sifat huruf pada istilah. Pun sama, muka surat yang sama juga kat bawah ni. Cara mengeluarkan huruf sama ada kuat, nyaring, lembut atau sebagainya. Kalau dari segi istilahnya, ni sampai sini je maksud dia. Cara mengeluarkan huruf. Tapi salin je lah semua tak banyak pun. Okey, seterusnya ni muka surat 25 sama juga. Tuliskan dua bahagian-bahagian sifat huruf. Okey, tadi memang ada dua bahagian pun sifat huruf. Ni ni dua bahagian dia. Sifat berlawanan dan sifat tunggal. Itu saja jawapan dia. Muka surat apa ni? 46. 46 Ni bukan 25, ni 45. Salah Ustazah. 45. Ni 46 Okey, itu saja homework untuk hari ni. Kalau dah siap boleh send kat Ustazah. Okey, kalau ada apa-apa tak faham boleh tanya Ustazah. Okey, itu saja. Itu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.